Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Semua sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kalau ada yang demam ke, batuk atau sesama, bagi tahu saya. Sebab risaulah musim-musim Covid ni kan. Takut at least kalau kita dapat cegah daripada menjangkiti orang lain, better kita cegah. Betul. Okey. Sebelum kita start pembelajaran kita hari ni, kita minta Aish lah untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Aish. Hari ni semua datang ke? Datang semua datang. Datang, baguslah kelas awak ni. Semua datang. Ya, bagus kelas awak ni semua ada. Jarang sangat kelas ni tak datang. Kelas pun bila saya masuk bersih. Okey. Sebelum saya masuk topik hari ni, awak rasa apa kita akan belajar? Tak tahu kan? Tak apa. Tak tahu kan? Tak. Okey, tak apa. Awak nampak tak skrin kat belakang saya ni? Nampak cikgu? Nampak? Okey, ini semua huruf yang saya dah terabur-teraburkan. Awak boleh susun, jadikan satu perkataan. Okey? Saya bagi masa awak 1 minit untuk cuba. Untuk teka. Okey, apa dia? Tolak. Tolak? Takkanlah belajar tolak, saya bukan ajar matematik. Saya. Tok Aish. Chal. Ha? Tok Chal. Tok Chal ke Tok? Salah. Okey. Lagi siapa nak teka? Saya cuba. Maisara, okey, Maisara apa dia Maisara? Coklat. Ya, bagus. Pandai Maisara. Okey. Hari ni kita masuk topik coklat. Okey, tapi sebelum tu, coklat tu apa? Coklat tu makanan lah. Takkanlah tak tahu makanan kot. Okey. Coklat tu sebenarnya sangat baik untuk diri kita kalau kita makan, sebab dia ada kalori yang tinggi untuk membekalkan kita tenaga. Kat dalam coklat tu ada karbohidrat, ada kalsium, zinc dan vitamin, banyak lagi. Macam yang kita belajar sebelum ni, kita belajar apa, Haikal? Kelebihan dan kekurangan coklat. Ya, betul, pandai. Okey, apa dia kelebihan? Bagi saya satu kelebihan coklat. Kalau kita makan coklat, Mengurangkan risiko jantung. pandai Aisyah. Mengurangkan risiko jantung. Lagi? Siapa nak cuba? Mengurangkan tekanan darah. Menambahkan berat badan tu keburukan dia. Tak ingatlah tu. Minggu lepas kita ajar apa? Kita belajar apa? Okey. Lagi? Mengurangkan tekanan darah. Mengurangkan tekanan darah. Betul, pandai Haikal. Okey. Lagi kita dapat mengurangkan stres bila kita makan coklat tu. Tak ada orang yang sedih kalau dapat coklat, betul tak? Lagi-lagi kalau dapat hadiah dalam gift box tu, lagilah seronok. Keburukan dia pula apa? Memanglah makan coklat tu bagus, tapi kalau terlebih coklat pun tak bagus juga. Okey, apa? Obesity. Obesity, betul Maisara, obesity. Lagi? Boleh mendapat Diabetes. diabetes, betul. Okey. Oh, tadi siapa yang dapat jawab betul tadi? Saya. Aish tadi dapat jawab betul. Okey, saya lupa. Saya ada hadiah untuk awak ni. Nah, ambil. Ya, okey. Sama-sama. Okey, apa topik kita hari ni? Apa kita akan belajar hari ni? Pasal coklat, memang pasal coklat, tapi apa yang kita akan kupaskan? Yang pertama adalah sejarah coklat. Kita asyik makan coklat je, tapi kita tak pernah tahu coklat tu daripada mana. Daripada pokok ke, daun ke, kita tahu kan? So, kita akan belajar sejarah coklat. Kedua, jenis-jenis coklat. Ketiga, cara membuat coklat. Dan keempat, jenama-jenama coklat yang terkenal kat dalam Malaysia ni. Okey?
Okay, awak nampak tak apa kat skrin sekarang ni? Cuba awak tengok apa dia. Awak kenal tak ni apa dia ni? Tak. Tak kenal? Tak. Ada yang kenal tak buah apa ni? Buah apa? Koko, cikgu. Pandai. Ini buah koko. Siapa pernah makan buah koko ni? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak pernah makan? Tak. Kesianlah awak ni, itulah. Saya dulu kecil-kecil kat kampung, rajin petik, makan macam tu je, sedap. Rasa dia masam-masam manis. Okey, untuk kita buat coklat ni, mana satu bahagian yang kita ambil? Kulit ke, biji ke, isi dia warna putih tu? Mana satu yang kita ambil? Biji. Biji. Pandai pun. Tak pernah makan tapi pandai tahu mana satu part dia pun dah okey dah. Okey. Pada biji dia. Tapi kalau kita fikir balik, biji dia tu kecil je. Takkanlah dengan biji kecil tu boleh hasilkan coklat yang sangat-sangat sedap. Jom kita tengok satu video ni. Okey? Awak tengok dulu. When we talk about chocolate, we have to talk about the most important thing, the cocoa bean. Now, unlike the name suggests, they're not actually beans, they're seeds. These seeds grow in a fruit, and that fruit grows on a tree. Cocoa beans only grow in very select parts of the world. Basically, they like to grow near the equator, about 10 to 15 degrees north and south. In these regions, the sun is intense, the rainfall bountiful, and the soils are well drained. Once the fruit is ripe, the farmer will pick the fruit from the tree. He'll cut it open, remove the bean, ferment it, and then dry it in the sun. Once the bean is dried, the farmer will put it into a jute bag and ship it all over the world to companies like Ghirardelli. Depending on the country the cocoa bean arrives from has a lot to do with the flavor profile, and we only select the best tasting cocoa beans. We take that quality bean and are now ready to begin the first step of the chocolate making process. The first thing we do is clean the bean, and then we remove his outer shell. Without his shell, he's now called a nib, and we're going to roast him to develop chocolate flavor. The roasting process is a critical flavor development step. Depending on how long and at what temperature we roast at, we can develop different types of chocolate flavor. So if we want to make a bittersweet chocolate, we may roast for a long period of time at a high temperature. Compare that to a milk chocolate that will roast at a much lower temperature for a shorter period of time. After roasting, we're going to grind the nib. This releases the cocoa butter and turns it into a liquid. This liquid is called chocolate liquor, but don't worry, there's no alcohol present, it's just the name that we use. We're now ready to take that chocolate liquor and turn it into chocolate. Jadi awak dah tengok video tadi kan? Itu adalah proses-proses daripada biji. Daripada biji tu dia proses, dia kupas, dia fermentation kan. Okey? Sampailah masuk dalam dia punya mesin, sampai ke bakar, okey, sampailah dihasilkan coklat liquor. Coklat liquor tu adalah coklat yang sangat-sangat pekat. Sangat pekat, pure coklat. Okey. Dan sampailah dia terjadinya coklat-coklat yang kita selalu makan tu. Okey. Selepas tu saya akan masuk sejarah-sejarah coklat. Selama ni awak makan coklat, awak tahu tak sejarah coklat ni? Daripada mana? Daripada Malaysia ke start adanya coklat ni? Bukan. Bukan. Pandai. Okey. So, sebenarnya koko ni nama saintifik dia Theobroma coco. Susah kan nak sebut? Theobroma coco. Okey. So, dalam bahasa Yunani, Theobroma coco ni bermaksud makanan para dewa. Makanan para dewa. Dulu, zaman dulu, orang-orang kayangan je, orang-orang diraja je yang akan dapat makan koko ni. Macam berharga sangat. Sampai satu masa tu, koko ni dijadikan sebagai exchange. Macam duit penting dia. Contoh awak ada apa? Awak ada ayam. Kita boleh tukar dengan koko. Betapa berharganya coklat ni pada masa dulu. Sebab orang baru jumpa. Okey. Pernah kaum Aztec dijadikan koko ni sebagai minuman maharaja. Okey. Kat mana mula-mula ditemui koko ni? Dekat mana? Tak
Tak tahu. Tak tahu. Sebab itulah ada yang saya kat sini untuk bagi tahu awak dekat mana. Okey. Pada tahun 1500, koko ni ditemui di lembah Amazon, kawasan selatan tropika dan Amerika Tengah. Bila pula dia masuk Malaysia? Bila? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, dia mula masuk Malaysia pada tahun 1778 di Melaka. Oh. Okey, so macam awak tengok video tadi, awak tahu kan, dia ambil biji untuk buat minuman dan makanan. Okey. Selepas tu kita akan masuk jenis-jenis coklat. Okey, jenis-jenis coklat. Apa jenis-jenis coklat yang awak tahu? Awak pernah makan coklat apa? Milk Ke chocolate. awak tahu coklat tu coklat je, semua warna coklat tu coklat je. Yang warna putih tu bukan coklat. Cadbury. Itu je nama. Okey. So, jenis-jenis coklat ada banyak. Tapi yang saya nak senaraikan ni ada beberapa je lah. Okey, yang pertama adalah milk chocolate. Yang kedua adalah dark chocolate. Untuk milk chocolate ni, dia guna, sebenarnya coklat semua sama je, cuma kandungan dalam tu berbeza. Dia bancuh dalam keadaan yang berbeza. Contohnya macam milk chocolate, dia mengandungi coklat liker, susu pekat, susu segar, butter. Tapi kalau dark chocolate, dia ada cocoa butter, vanilla, susu pekat dan macam-macam lagi. Dan next, kita ada white chocolate. White chocolate pun sama juga dengan dark chocolate. Dia gunakan cocoa butter, vanilla dan susu segar. Kita tak gunakan coklat liker sebab tu dia warna putih. So, yang keempat adalah cocoa butter. Inilah yang saya cakap. Cocoa butter tadi tu, dia ada dalam dark chocolate dan white chocolate. Cocoa butter ni apa? Cocoa butter ni adalah pepejal lemak. Okey, pepejal lemak. Biasanya kita takkan makan macam tu je, kita akan campur dengan coklat-coklat yang lain. Okey. Yang kelima adalah Cocoa Mass. Cocoa Mass ni apa? Cocoa Mass ni adalah 100% pure chocolate. Okey. Seterusnya adalah Block Cocoa. Block Cocoa ni biasanya coklat yang awak jumpa, coklat masakan yang awak jumpa yang tebal, yang berat, dan biasanya berperisa coklat. Okay, next adalah cocoa powder. Cocoa powder ni macam yang biasa awak buat cake, awak buat brownies, okay. Dan sweetened cocoa powder. Okay, sebenarnya dua ni sama je, dia gunakan serbuk koko, tapi tanpa menggunakan, dia adalah 100% koko, tapi macam serbuk koko tadi dia tak ada gula, yang sweetened tu dia ada gula, that's why nama dia sweetened. Okay. Dan yang seterusnya adalah couverture. Couverture ni apa? Couverture ni adalah high quality chocolate. Biasa kalau macam coklat mahal tu dia akan gunakan couverture ni lah. Okay. Sebab tu rasa dia lagi sedap dan harga pun lagi mahal. Dan seterusnya adalah chocolate glaze. Chocolate glaze ni dia akan shining lah. Biasanya kita akan buat topping, ganache untuk donut, untuk cake, untuk cookies. Okay. Dia akan warna shining. Apa yang menyebabkan dia shining adalah disebabkan light corn syrup yang dia guna, butter dan chocolate chip dalam tu lah. Okay. Dan seterusnya okay, seterusnya kita masuk pula topik cara-cara membuat coklat. Kita dah tahu kan, jenis-jenis kita dah tahu, asal daripada mana kita dah tahu. Kita masuk cara-cara membuat coklat. Okey, tapi sebelum tu awak tahu tak kaedah apa yang dia guna kat belakang ni? Oh, Apa dia? double boiling. Pandai, terima kasih. Ini adalah double boiling. Double boiler sebenarnya kaedah dia. Okey, next. Next. Okey, awak dah tahu kaedah. Lepas tu awak mestilah tahu peralatan dia. Sebelum start awak kena
mission plus kan dia, okey? Awak kena sediakan bahan-bahan dia. Peralatan-peralatan yang awak nak gunakan. Apa peralatan yang awak nak kena gunakan nak masak coklat ni? Apa dia? Bagi satu. Air. Apa dia? Mestilah double boiler tu tadi yang pertama. Yang kedua mestilah kena ada coklat. Awak nak buat coklat, awak nak cairkan coklat, tak ada coklat macam mana? Okey. Betul. Lagi? Spatula. Spatula, pandai. Lagi? Scraper. Scraper. Coklat mold. Sudu. Apa? Suhu, temperature pun boleh. Lagi? Mestilah kita perlukan double boiler tadi. Okey, piping bag pun boleh. Okay, then next kita akan masuk cara-cara membuat coklat. Macam mana ni? Nak start macam mana ni? Okay, mula-mula daripada coklat yang besar tu, kita kena potong-potong dia, jadikan ke dalam kepingan-kepingan kecil supaya dia dapat cair dengan Elok. mudah, elok, okay, smooth. Then next, lepas dah cair tu, kena buat apa? Kita kena sentiasa kacaukan dia supaya dia tak berketul. Gerak. Okay, tapi kena make sure api jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Biasa-biasa je api. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Okay, then next apa? Aish? Cairkan coklat ke atas api rendah atau sedang. Ya, dah tadi. Oh, dah. Awak tak fokus ke? Maaf cikgu, maaf. Dan apa dia? Gunakan kaedah mendidih berganda. Yes, Double mestilah boiler. kena guna kaedah tadi yang saya tunjuk. Okay, then lagi? Itu sahaja cikgu. Lagi? Setelah coklat cair, isikan coklat ke dalam Lepas piping coklat bag. cair, Piping letakkan dalam piping bag. Ataupun kalau tak ada piping bag, awak boleh je guna sudu dan letakkan ke dalam mold tu tadi. Okay, lepas tu lepas awak dah masukkan semua dalam mold, okay, awak boleh masukkan kat dalam peti untuk sejukkan dia. Lagi cepatlah proses. Okay, then selesai. Itu saja. Senang ke susah? Senang, cikgu. Senang kan? Boleh sangat. Bahan-bahan pun mudah sangat-sangat boleh kita dapat dekat supermarket ataupun dekat kedai runcit pun ada. Okey. Seterusnya adalah jenama-jenama coklat yang ada kat Malaysia ni. Apa jenama-jenama coklat yang terkenal yang awak tahu apa dia? Ferrero Rocher. Ferrero Rocher pun boleh. Ferrero Rocher katanya. Cadbury, Magnum, Godiva. Godiva mahal. Saya pun tak pernah makan. Sebab saya rasa membazir kan. Saya pernah makan cikgu. Awak pernah, untungnya. Saya nak beli, saya rasa macam baik saya makan nasi daripada saya beli 20-30 ringgit untuk aiskrim satu scoop. Okay. Betul. Lagi? M&M. M&M sedap kan. Saya suka sangat M&M tu. Lagi? KitKat. KitKat, Kinder Bueno. Banyak lagi sebenarnya jenama-jenama coklat yang sedap kat Malaysia ni. Okey? Itu saja daripada saya untuk hari ni. Cikgu, Ya, ada soalan? kat mana nak dapat coklat murah cikgu? Kat mana nak dapat coklat murah? Biasanya kalau orang cakap pasal coklat murah, kita akan pergi ke Langkawi. Ya, semua coklat tu murah. Sebab apa dia murah? Sebab dia bebas cukai dekat sana. So banyak sangat coklat yang unik yang kita tak pernah jumpa. Sedap, murah. So biasa kita akan borong kat sana, kita bawa balik. Ada juga orang buat perkhidmatan tolong beli dan jual dekat sini lah. Okay. Contohnya kalau kita pergi melancong, kan susah untuk kita bawa banyak-banyak. Kita mestilah bawa satu bagasi dan penuh, tak boleh bawa balik yang lain. Okay. Okay, Aish, boleh tolong simpulkan hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar apa yang kita belajar benda baru yang kita sebelum ni tak tahu pun. Yes, betul. Lagi kita belajar apa hari ni? Apa yang awak dapat? Tahu pasal sejarah coklat. Ya, betul. Pandai. Okey. Selain daripada apa yang awak dapat tu, sebenarnya kita boleh
buat income dengan coklat ni. Bila kita dah tahu buat secara mudah, kita hias yang cantik, kita jual, kita dapat pendapatan daripada buat coklat tu. Dah lah buat senang, barang senang dapat. So kita boleh manfaatkan dengan ilmu yang kita belajar hari ni. Okey, untuk tugasan jangan seronok sangat. Untuk balik nanti, awak tolong cari antara kesalahan-kesalahan kita dalam buat coklat ni. Kesalahan-kesalahan, contoh masa kita buat coklat tu, apa benda salah kita buat? Bukannya bila kita buat tu akan jadi, takkan. Kalau awak termasuk air sikit, dia akan jadi keras, berketul-ketul, ataupun api awak terlalu besar, dia takkan jadi. Bukan semudah tu bila awak tak ada skill. So bila balik nanti awak cari kesalahan-kesalahan tu, awak senaraikan. Untuk kelas minggu depan kita akan bincang topik tu, okey? Okey, kita akhiri kelas ni. Okey, terima kasih banyak-banyak semua yang hadir. Saya harap awak dapat apply apa yang saya ajar hari ni. Jadi kita sudahi kelas kita hari ni dengan tasbih kafar dan surah Wal-As. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, dah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.